Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Suraya binti Abdul Rahman 170999599. Berdasarkan kuliah yang pertama, apa yang dapat dirumuskan adalah sosiologi bahasa ini merupakan satu kaedah kajian mengenai hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ia juga merupakan satu kajian masyarakat yang berkaitan dengan bahasa. Ia lebih memfokuskan kepada kesan bahasa terhadap masyarakat. Namun, berbeza pula dengan sosiolinguistik yang mengkaji kesan masyarakat terhadap bahasa. Sosiolinguistik ini lebih menekankan kepada bidang kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Sosiologi ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu sosiologi bahasa deskriptif, sosiologi bahasa normatif, sosiologi bahasa dinamik dan sosiologi bahasa gunaan. Dalam kuliah yang kedua pula, ia membincangkan tentang masalah bahasa yang wujud. Masalah bahasa ini terbahagi kepada 2, iaitu pembakuan dan pemilihan bahasa. Seperti yang kita tahu, dalam mana-mana bahasa sekalipun, wujudnya masalah bahasa ini. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa? Bahasa adalah sebagai alat komunikasi, identiti dan sopan santunnya seseorang. Seterusnya, dalam kuliah ini juga, ia turut membincangkan perancangan bahasa untuk memartabatkan lagi sesuatu bahasa itu. Malah, dalam kuliah ini juga, ia turut membincangkan tentang kepentingan bahasa yang sememangnya penting untuk kedaulatan sesebuah negara. Dalam kuliah ketiga ini, apa yang saya faham adalah ia membahaskan tentang pelaksanaan perancangan bahasa. Terdapat 3 model perancangan bahasa, iaitu model Hogan 1959, model Ferguson 1968 dan model Hills-Kloss 1969. Dalam ketiga-tiga model ini, ia mengemukakan isi yang berbeza. Seterusnya, dalam perancangan terhadap pelaksanaan bahasa ini, terdapat banyak langkah yang perlu diberi perhatian. Namun, langkah yang paling utama adalah untuk pertimbangan jumlah pemakai bahasa. Untuk itu, kita perlu melihat kepada 4 faktor, iaitu yang pertama bahasa utama iaitu major, bahasa minor, bahasa yang bertaraf khusus dan bahasa moribund. Setelah membuat pertimbangan terhadap golongan bahasa-bahasa tersebut, kita juga perlu melihat pertimbangan tempat asal, sama ada bahasa bumi putra, bahasa pendatang, bahasa penjajah, bahasa pidgin dan bahasa Kriol. Langkah yang seterusnya adalah perancangan korpus bahasa. Dalam melaksanakan langkah ini, kita perlu mengenal pasti dan kodifikasi norma, kemudian menyebarkan bahan kodifikasi dan seterusnya menilai semula kodifikasi sekiranya terdapat bahan baru. Dalam tempoh pelaksanaannya pula, terbahagi kepada 3 tahap, iaitu subnasional, nasional dan supranasional. Pada peringkat subnasional, bahasa vernakular tetap dipupuk. Kemudian pada peringkat nasional pula, penentuan taraf bahasa dilakukan, malah pihak yang berkaitan juga akan mempopularkan penggunaan bahasa rasmi dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, pada peringkat supranasional pula, kerajaan akan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu ini. Tempoh pelaksanaan bagi perancangan bahasa ini terbahagi kepada jangka pendek, jangka panjang dan terus-menerus bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Dalam kuliah yang keempat pula, apa yang dapat dirumuskan adalah dasar bahasa adalah garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan berhubung dengan sikap dan penggunaan bahasa dalam konteks kebangsaan. Komponen dasar bahasa terbahagi kepada 2, iaitu penentuan bahasa kebangsaan dan menempatkan kedudukan bahasa lain berdasarkan fungsi masing-masing. Tujuan dasar bahasa ini dilakukan adalah untuk menentukan identiti negara, penyatuan bangsa dan sebagai alat keefisienan dan kemodenan. Penentuan dasar bahasa ini berdasarkan kepada 2 tokoh, iaitu Fishman dan Hills-Kloss. Fishman melakukan penentuan bahasa berdasarkan 3 jenis, iaitu jenis A yang bersifat amodal, jenis B yang bersifat unimodal dan jenis C yang bersifat multimodal. Seterusnya, menurut pandangan Hills-Kloss pula, ia membuat kajian penentuan berdasarkan tempat asal, iaitu endoglosik, exoglosik dan campuran. Maka berdasarkan penyerangan di atas, Malaysia tergolong dalam jenis B yang mempunyai tradisi agung, iaitu bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana kesemua urusan kerajaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.
Dalam kuliah yang kelima ini pula, apa yang dapat difahami adalah dalam perancangan korpus bahasa ini, ianya membahaskan tentang pelaksanaan korpus yang melibatkan kodifikasi bahasa dan perluasan bahasa. Dalam korpus bahasa, semestinya memerlukan penggunaan bahasa baku. Menurut Paul Garvin, terdapat 3 fungsi kelainan baku, iaitu fungsi pemersatu, fungsi pemisah dan fungsi kerangka rujukan. Seterusnya, menurut Harvanek, fungsi kelainan bahasa terbahagi kepada 3, iaitu fungsi komunikasi biasa, fungsi komunikasi teknis dan dalam pekerjaan sehari-hari, dan fungsi perbezaan minimal. Untuk memastikan keefisienan kelainan baku ini, kita perlu melihat kepada 4 jenis bahagian, antaranya sistem tulisan, ejaan, tata bahasa dan perbendaharaan kata. Selain itu, kita juga perlu membuat pemilihan dalam kelainan standard berdasarkan 3 faktor utama, iaitu faktor statistik, faktor sejarah dan faktor pengaruh. Dalam kuliah ke-6 yang membahaskan tentang mekanisme perancangan bahasa, apa yang dapat dirumuskan adalah mekanisme perancangan bahasa di Malaysia telah melibatkan 5 badan-badan yang bertanggungjawab yang memastikan bahasa Melayu terus digunakan dan dipandang tinggi oleh dunia. Antara badan yang terlibat adalah seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Malaysia, Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MABIM), Unit Bahasa dan Maktab Bahasa. Untuk badan yang pertama, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, ia berperanan untuk memajukan dan memperkayakan bahasa kebangsaan. Seterusnya adalah Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Bahasa Malaysia. Badan ini bertujuan untuk menentukan arah atau selia pembentukan istilah dan ejaan. Bagi MABIM pula, ia berperanan untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu dengan negara-negara luar. Ini secara tidak langsung dapat memartabatkan bahasa Melayu di mata dunia. Selain itu, badan yang seterusnya adalah Unit Bahasa. Badan ini bertindak mengatur pengajaran dan pembelajaran bahasa di sekolah. Manakala badan yang terakhir yang terlibat dalam perancangan bahasa adalah Maktab Bahasa yang bertindak menyediakan latihan untuk guru. Seterusnya, berdasarkan pemahaman dalam kuliah ini, wujudnya Jawatan Kuasa Istilah iaitu JIK. Jawatan ini dikukuhkan oleh Badan Peristilahan Dewan Bahasa Pustaka pada tahun 1957. Terdapat 3 dasar pembentukan istilah, iaitu bentuk dari bahasa sendiri, pinjam dari bahasa serumpun dan pinjam dari bahasa asing. Seterusnya, dalam proses untuk membentuk istilah ini, terdapat 2 kaedah yang digunakan, iaitu pinjam terjemah dan pinjaman. Dalam kaedah pinjam terjemah, terdapat 7 ciri yang digunakan sebelum sesuatu istilah itu dapat digunakan. Contoh yang pertama adalah memindah langsung seperti skyscraper, manakala contoh yang kedua pula adalah memindah makna seperti humidity iaitu kelembapan. Seterusnya, terjemah dengan konsep pengertian sedia ada dalam bahasa Melayu seperti million, juta, menyamakan dengan kata yang sedia ada iaitu civilization, peradaban, menghidupkan atau memperkenalkan kata sedia ada iaitu cartilage atau rawan, mengambil kata dari dialek Melayu iaitu invest atau labur. Kata ini adalah dari dialek Negeri Sembilan dan memperluaskan makna asal seperti power iaitu kuasa. Selain itu, kaedah yang kedua pula terdiri daripada 7 ciri iaitu istilah kaji hayat seperti hippopotamus amphibius yang bermaksud pada air, nama khas seperti negara Cuba, berasal dari nama orang seperti hukum Avogadro, idiom yang mempunyai pengertian khas seperti de facto dalam iaitu istilah ini wujud dalam bidang undang-undang, istilah antarabangsa seperti trombosis yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu. Seterusnya, istilah antarabangsa yang tiada konsep dalam bahasa Melayu dengan ejaan bahasa Melayu. Contohnya, carnivorous dan ciri yang terakhir yang terdapat dalam kaedah pinjaman ini adalah kata seharian yang telah popular iaitu makeup, cek, preman, unit dan sebagainya. Seterusnya, berdasarkan pemahaman terhadap kuliah perkamusan ini,
dapatlah dihuraikan bahawa perkamusan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk kodifikasi bahasa. Ia merupakan sesuatu usaha yang amat penting dalam pembinaan, pengembangan dan pembakuan bahasa. Kamus ini membawa maksud satu usaha atau bahan untuk mencatat sesuatu tentang kata ejaan, sebutan, golongan kata, makna, cara penggunaan, etimologi dan sebagainya. Terdapat 3 jenis kamus iaitu kamus eka bahasa, kamus bumi bahasa dan kamus istilah. Badan yang bertanggungjawab dalam perkamusan ini adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Permulaan kamus eka bahasa adalah pada tahun 1970 sehingga tahun 2008. Manakala bagi kamus bumi bahasa pula, ia mula dilakukan pada tahun 1979 sehingga tahun 2001. Bagi kamus istilah ini, ia mempunyai banyak variasi bergantung kepada sesuatu bidang. Dalam pada masa kini, terdapat juga kamus yang sedang diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Kamus Besar Bahasa Melayu Dewan, Kamus Tai Melayu Dewan dengan kerjasama PSU dan Kamus Tamil Melayu Dewan. Akhir sekali, dalam kuliah terakhir ini, ia membahaskan tentang sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu. Kenapa Rumi dipilih adalah kerana ejaannya yang efisien dan ia menggambarkan fonologi bahasa Melayu. Ejaan Rumi awal diperkenalkan oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1519. Seterusnya, pada tahun 1959, Malaysia telah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Indonesia dan menubuhkan Malindu. Dalam sistem ejaan Rumi, terdapat 26 abjad yang terdiri daripada 5 vokal dan 21 konsonan. Malah dalam sistem ini juga, wujudnya 3 diftong iaitu I, Au dan Oi. Tambahan pula, terdapat juga peraturan huruf besar dan yang seterusnya adalah penggunaan italik untuk menggambarkan petikan yang diambil dalam penulisan dan nama khusus dan saintifik.